Sebentar. Boleh. Oh, bagi pack dah nak balik. Boleh. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua kerana telah memberi peluang kepada saya di akhir ini untuk berbahas tentang rang undang-undang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Tan Sri Yang di-Pertua, kami di Bangi, kami sering dibelenggu dengan isu tapak sampah haram. Salah satu tapak sampah haram yang terkenal adalah di Twin Palms, Sungai Long. Di Twin Palms, Sungai Long ini, Tan Sri Yang di-Pertua, tapak sampah haram ini telah mengakibatkan kebakaran di Cerun. Dan operasi penutupan selamat telah dijalankan pada tahun 2022 selama 39 hari dan melibatkan pelbagai agensi. Baru-baru ini ada juga satu lagi tapak sampah haram di Bandar Mahkota Ceras yang mana terbakar juga, Tan Sri Yang di-Pertua. Dan pihak bomba telah bertungkus lumus untuk memadamkan kebakaran dan api itu, Tan Sri Yang di-Pertua, adalah di bawah tanah. Jadi tak mudah untuk padam api tersebut. Dan saya sendiri telah pergi tengok, Tuan Yang di-Pertua, dan saya di sini ingin merakamkan penghargaan saya kepada anggota bomba dan juga PBT dan sebuah agensi yang terlibat dalam memadamkan kebakaran tersebut. Jadi atas dasar ini, Tan Sri Yang di-Pertua, saya amat menyokong rang undang-undang ini dan juga cadangan pindaan. Saya rujuk kepada pasal 13, iaitu untuk menggantikan Seksyen 29A. Pindaan ini memperketatkan lagi larangan pembakaran terbuka dan meletakkan denda minima RM25,000 dan menaikkan maksima kepada RM1 juta. Di media sosial, Tan Sri Yang di-Pertua, saya sering mendapat aduan daripada orang awam mengenai pembakaran terbuka ni. Dan terlalu mudah sebenarnya kalau kita tengok orang ni buat pembakaran terbuka. Dan jadi pindaan ini penting untuk menunjukkan kepada orang ramai di luar sana betapa seriusnya kita dalam kita mahu membendung pembakaran terbuka. Dalam kes tapak sampah haram di Twin Palms, Sungai Long yang saya sebut tadi, saya ada bangkitkan dalam kamar khas dan saya dimaklumkan bahawa ada 3 tangkapan telah dibuat dan siasatan telah dijalankan di bawah Seksyen 29A Akta 127. Jadi saya ingin tahu, Tan Sri Yang di-Pertua, apakah status siasatan terkini dan keputusan rujukan kepada Timbalan Pendakwa Raya Negeri berkenaan dengan perkara ini. Lagi satu perkara, Tan Sri Yang di-Pertua, terdapat beberapa pindaan-pindaan yang dicadangkan untuk menaikkan lagi hukuman bagi pelbagai kesalahan. Dan yang paling berat yang saya nampak adalah cadangan pindaan bagi Seksyen 25, 27 dan 29, iaitu maksimumnya sampai ke RM10 juta denda. Dan pindaan kepada Seksyen 25 ini secara khusus pada saya adalah penting melihat insiden-insiden pencemaran air yang berlaku beberapa tahun ini. Rakyat di Lembah Kelang masih ingat lagi insiden pencemaran air di Sungai Gong yang menyebabkan loji rawatan air Sungai Selangor fasa 1, 2 dan 3 dan juga Rantau Panjang dihenti tugas. Dan yang mana insiden ini telah menyebabkan gangguan bekalan air, Tan Sri Yang di-Pertua, selama beberapa hari dan menjejaskan kira-kira 5 juta pengguna di sekitar Lembah Kelang. Kita tak mahu insiden seperti ini berlaku lagi, maka adalah penting untuk kita tetapkan satu hukuman yang tinggi sebagai satu dengan izin deterrent supaya jangan ada lagi individu yang gatal tangan nak mencemarkan air kita. Jadi berikutan dengan ini, saya juga ingin mendapat maklumat daripada pihak kementerian mengenai pendakwaan di bawah Akta 127 terhadap pelaku-pelaku yang dituduh mencemarkan Sungai Gong pada tahun tersebut. Jadi saya ingin mendapatkan update mengenai kes tersebut. Saya juga ingin mencadangkan bahawa dimasukkan juga mungkin di masa hadapan mahkamah diberi kuasa untuk setelah disabitnya kesalahan membuat satu perintah pembayaran kos kepada pihak berwajib untuk membersihkan pencemaran. Sebab kita tahu seperti yang telah dikatakan oleh menteri sendiri, bila mana ada pencemaran ada saja kos untuk membersihkan dan pelaku harus dipertanggungjawabkan.
Akhir sekali, Tan Sri Yang Di-Pertua, walaupun kita semua sudah tentu menyokong rang undang-undang ini, tetapi seperti yang sering saya katakan, undang-undang bukanlah ubat bagi segala permasalahan kita. Adalah penting untuk kita terapkan kesedaran umum pada rakyat untuk tidak membuat pencemaran dan juga menjaga alam sekeliling. Kalau kita dapat terapkan kesedaran ini, kita tidak perlu pun guna akta ini. Sedikit saja lagi, kurang daripada 1 minit, Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya nak akhiri perbahasan saya dengan bibit-bibit nukilan Abid G. Adi dalam karyanya Berita Kepada Kawan. Tapi saya takkan nyanyi. Kawan cuba dengar apa jawabnya ketika ia kutanya mengapa. Bapa ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, kukabarkan semuanya. Kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Tuan Yang Di-Pertua, kita jangan sampai tanah kita ini ditimpa bencana seperti ini. Jadi marilah kita sama-sama memastikan bahawa kita jaga baik-baik tanah ini dan alam ini. Jangan kita lupa, alam kita ini kita warisi daripada nenek moyang kita dan kita jaga untuk anak-anak kita. Sekian, saya menyokong rang undang-undang ini. Baik, terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, mesyuarat hari ini ditangguhkan hingga jam 10 pagi hari Isnin